Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akila binti Roslan yang bernama matrik 4203005301. Di sini kumpulan kami tertarik untuk mengkaji kes kematian baby Syifa atau nama sebenarnya ialah Nur Ranis Ashifa Yuseri atau dikenali sebagai Syifa, yang ketika itu berumur 15 bulan yang telah disahkan meninggal dunia ketika berada di bawah jagaan pusat asuhan di Taman Nusari Aman, Bandar Seri Sendayan, Negeri Sembilan pada bulan Februari lalu. Kes ini telah disiasat mengikut Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 2001. Menurut siasatan awal polis, pengasuh mengatakan bahawa baby Syifa terjerut buaian selepas diberikan susu sekitar jam 12.30 hari. Pengasuh telah masuk dan memeriksa baby Syifa sekitar jam 3 petang dan ketika itu melihat baby Syifa terjerut di dalam buaian dalam keadaan tergantung. Buai yang menjerut baby Syifa adalah buaian kain yang seperti jaring, seperti ini. Tetapi timbul pula keraguan yang menyatakan bahawa baby Syifa sebenarnya tidak terjerut, malah dijerut. Hal ini kerana kain yang menjerut leher tidak akan meninggalkan kesan lebam yang berbentuk satu garisan halus seperti gambar ini. Kesan lebam pada leher baby Syifa disyaki daripada kesan tali wire atau kabel. Selain itu, kita dapat lihat pada gambar ini tidak ada kesan jaring pada leher baby Syifa. Gambar kesan kecederaan pada leher baby Syifa telah pun dihantar kepada pakar forensik di luar negara dan pakar forensik berpendapat bahawa kesan jerutan di leher baby Syifa bukannya akibat jerutan kain tetapi kesan punca jerutan tali, wire atau kabel. Kes ini juga telah membuatkan isteri pemangku Raja Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim iaitu Cik Puan Besar Khalidah Bustamam tertarik dengan kes ini dan meminta untuk menyiasat semula untuk mendapatkan hak kebenaran di atas kes kematian baby Syifa ini. Assalamualaikum, nama saya Aisyah binti Muhammad Hatta, bernombor matrik 4203003501. Saya akan membentangkan tentang bahagian analisis masalah. Kes bayi dan kanak-kanak maut akibat daripada kemalangan atau kecuaian pihak bertanggungjawab sama ada secara sengaja atau tidak disengajakan adalah bukan lagi satu perkara asing kepada rakyat Malaysia. Tambahan pula, pihak taskar yang tidak bertanggungjawab kerana tidak mendaftar taskar mereka menambahkan lagi kebimbangan para ibu bapa yang hendak menghantar anak mereka ke taskar. Antara kes yang sedang tular di media sosial adalah kes bayi, baby Syifa yang terjerut pada kain buaian yang bernama Nur Rania Ashifa Yusri yang berusia 15 bulan. Mangsa ditemui tidak sedarkan diri jam 3 petang di dalam buaian di sebuah bilik di sebuah pusat asuhan. Kejadian ini berlaku di sebuah pusat asuhan di Taman Nusari Aman, Bandar Seri Sendayan pada hari Selasa. Menurut pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mendapati bahawa taskar mangsa tersebut didapati tidak berdaftar. Pengarah JKM Negeri Sembilan iaitu Rosna Sardi berkata pihak taskar tersebut juga tidak mematuhi peraturan-peraturan keselamatan mengenai pengadu dan penjagaan kanak-kanak. Malah, hasil semakan menunjukkan bahawa pemilik taskar tersebut juga pernah membuat pra-pendaftaran bagi taskar dengan pihak Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Seremban di tempat lain atas nama yang sama. Tetapi, permohonannya tidak mendapat sokongan kerana tiada kelulusan daripada salah satu agensi teknikal berkaitan keselamatan kanak-kanak. Oleh itu, taskar tersebut telah ditutup pada 1 Oktober 2020 dan taskar di alamat baru iaitu di tempat kejadian mangsa didapati tidak didaftarkan dan tiada dalam pemakluman pihak JKM. Rosmah juga telah membuat semakan terkini dan mendapati Perakuan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM taskar itu telah tamat pada 13 Disember 2019. Hasil siasatan menurut Ketua Polis Daerah Seremban iaitu Asisten Komisioner Nanda Ma'ruf melaporkan bahawa pihak polis mendapati mangsa telah diberi susu oleh pengasuh dan dimasukkan ke dalam bilik tidur bersama dua orang kanak-kanak lain pada jam 12.30 tengah hari.
Pada jam 3 petang, pengasuh masuk semula ke dalam bilik dan mendapati mangsa tidak sedarkan diri dengan keadaan kepala tersangkut pada kain buaian. Manakala pihak JKM akan membuat tindakan penguatkuasaan mengikut peruntukan Seksyen 6, Seksyen 20A, Kandun 1 Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 serta menutup taska bagi membolehkan siasatan. Akhir sekali, pihak JKM juga sedia menyantuni keluarga bayi tersebut dan bersedia memberikan perkhidmatan sokongan jika diperlukan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nuraini binti Azmi, Kad Meter 42030053661. Topik saya adalah langkah penyelesaian kes maut di Taska. Untuk mengatasi kes bayi maut, bantuan daripada semua pihak sangat diperlukan. Tempat penjagaan atau taska yang menjadi punca utama kes bayi maut perlu diberikan banyak bantuan untuk mengurangkan kes-kes tersebut. Guru di taska haruslah mengambil kursus pendidikan awal kanak-kanak sebelum mereka bekerja sebagai guru di taska. Mereka harus sedar tanggungjawab untuk membentuk sebuah taska. Mereka akan didedahkan cara menjaga bayi dengan baik melalui pendidikan ini. Guru juga mestilah mempunyai kesedaran yang tinggi untuk menjadi teladan yang baik kepada masyarakat. Apabila menghadapi tekanan, mereka harus menghadiri sesi bimbingan dan kaunseling supaya tidak melepas tekanan mereka kepada bayi dan kanak-kanak di taska. Langkah kedua ialah guru di taska jangan guna overdose maksimum 2 jam sahaja sehari supaya anak bayi masa tummy time di lantai. Guna buaya yang bagus, tapi kalau 12 jam sehari anak berbuaya tidak belajar untuk kuatkan otot-otot untuk menyerap dan merangkak tidak elok juga. Pihak taska pula boleh mencari pihak jawatan kuasa seperti polis mendapati kes maut berlaku di taska. Pihak sekolah juga haruslah memupuk guru kaunseling supaya bersabar dan berteliti supaya menjaga bayi dengan baik. Langkah yang ketiga ialah guru elakkan membuai bayi semasa keadaan marah atau tertekan. Hal ini menyebabkan risiko bayi untuk meninggal dunia semakin meningkat. Masyarakat haruslah mempunyai semangat kejiranan yang tinggi. Kita perlu membuang sikap yang mementingkan diri sendiri. Jika mendapati ada kes tersebut yang berlaku di taska, kita hendaklah mengambil tindakan segera dan bukan memikirkan perkara ini dan boleh diabaikan. Masyarakat juga harus peka dengan keadaan sekeliling dan segera melaporkan kepada polis apabila mengesahkan kesan tersebut berlaku. Langkah-langkah yang terakhir ialah pihak kerajaan haruslah menguatkuasakan undang-undang supaya tiada orang berani menjalankan kes bayi maut di taska. Pendera yang bersalah haruslah dijatuhkan hukuman yang berat untuk mengingatkan masyarakat tentang akibat seseorang melakukan jenayah ini. Kesimpulannya, guna buaya boleh jika guna dengan cara yang betul dan elakkan terlalu bergantung dengan buaya. Penting juga ajar bayi untuk move on dan berpijak di dunia yang nyata. Terima kasih. Bye. Sebagai kesimpulannya, sebagai ibu bapa perlulah menyelidik dan memastikan setiap taska yang ibu bapa ingin menghantar anak-anak mereka didaftar dan lesen bagi setiap pemilik masih boleh diguna pakai mengikut akta yang telah ditetapkan. Kami berharap supaya ibu bapa pergi ke taska itu sendiri sebelum membuat keputusan untuk menghantar anak-anak mereka ke taska itu. Hal ini demikian kerana bagi memastikan keselamatan dan keselesaan anak kita sendiri. Diharapkan juga dengan langkah penyelesaian yang telah dinyatakan di atas dapat digunakan dan dititikberatkan oleh ibu bapa sebelum menghantar anak-anak mereka ke taska. Semoga dengan kes Baby Shifa ini dapat membuka mata ibu bapa supaya hal ini tidak terjadi kepada anak-anak kita.